basuh baju, ada orang yang basuhkan baju kita. Dia yang sempurnakan tuan-tuan. Begitu juga akak-akak, ibu-ibu muslimat, secara tak langsungnya, dalam kita kata kita ini sempurna, tapi dari sisi keselamatan kita perlukan seorang lelaki. Untuk selamatkan kita, untuk lindung kita dalam banyak keadaannya. Itulah yang boleh menjamin kehidupan kita dan keselamatan. Orang tak kacau lagi dah, orang tak ada sweet-sweet lagi dah, tak ada dah. Dia tahu, oh ini si Mamat ni, contoh katakan. Orang tak kacau, orang tak nak kacau, sebab dia dah tahu dah orang tadi tu dah punya dalam banyak keadaan. Sama tuan, ada kekurangan dalam hidup kita, ada rahsia-rahsia kita waktu kita muda-muda dulu. Kadang-kadang kita seram sejuk dengan rahsia-rahsia kehidupan zaman silam kita, zaman-zaman puncak-puncak dulu. Kan, rajin pergi sana, rajin pergi sini, lincah sana, lincah sini dan sebagainya. Tapi bila kita berkahwin, ada orang boleh tolong tutup tuan-tuan. Aib kita ada orang tutup. Kekurangan itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat perkahwinan tu. Kita sangat. Saya yakin tak banyak sedikit pun dalam banyak keadaannya apa yang berlaku yang kita selalu buat selama ini di kalangan suami dan isteri, itulah juga pun kan. Ada sesuatu yang kita minta, boleh cakap dengan orang kerja ini kita je, ini maruah keluarga kita. Dia tutup betul. Dan itu adalah satu hakikat pada peringkat awal. Bermaksud ketika yang kita kata aku terima nikahnya tu, pada ketika itu kita telah berjanji untuk lengkapkan hidup dia supaya kita tutup aib dia. Suami tutup aib isteri, isteri tutup aib suami. Dia tutup. Itu pada dasarnya. Begitu juga setelah kita bernikah, kita sebenarnya sudah berjanji untuk saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Masih lagi orang kata bercinta sampai sekarang. Tuan-tuan, bercinta lagi sampai sekarang tuan? Masih lagi tuan-tuan? Masih? Macam dah tak ada dah. Macam dah tawau je bunyi Hampar tuan-tuan. Yang hampar ni nak kena refresh balik tuan-tuan. Nak kena recharge balik. Ibu-ibu, sayang lagi dengan apaknya. Muslimat, sayang lagi. Sayang, perempuan ni dia siap dan setuju je. Biasanya. Tapi orang Islam belum tentu Ustaz, yang belum tentu tak setuju. Dalam ni dia kata ada benda yang orang kata dia simpan tu dalam banyak keadaan ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bernikah pada hakikatnya, kita nak kena saling berkenalan. Masih lagi tetap berkenalan antara satu sama lain. Jangan orang kata kenal masa awal kahwin dulu, lepas tu dah. Ada tuan. Sebenarnya kita masih lagi perlu saling berkenalan antara satu sama lain. Masih. Sebab manusia pada hakikatnya ialah kita ni sentiasa berubah tuan. We are keep changing. Setiap hari kita akan bertemu walaupun dengan orang yang sama, walaupun dengan masyarakat yang sama, tetapi begitulah juga pemikiran dia. Tengok TV, ada sesuatu yang masuk dalam kepala dia. Dia tengok iklan, dia akan nampak ada sesuatu yang boleh dia nak. Dijumpa dengan kawan, zaman sekarang yang penuh dengan sains dan teknologi, media sosial dan sebagainya. Bila dia baca, kadang-kadang ada sesuatu yang dia mula fikir, yang tak terfikir pun dia tak fikir. Sebab tu kita kena sentiasa berkenalan-kenalan. Sentiasa. Baru benda tadi tu kita akan nampak perkembangan, perubahan yang namanya isteri. Lain macam dia ni. Dulu tudung dapur, sekarang mula sinting. Kan? Bukan orang sini, tak lain. Dia dah mula nampak perubahan tu. Dulu tutup habis, tudungnya cantik, orang kata tutup rangka badan. Tapi bila sampai pada satu part, dia dah mula naik sikit. Daripada satu color dah mula color. Tu masuk tu dah mula tu. Ada benda masuk dalam kepala dia. Kan? Tengok suami kita dulunya tu orang kata solat
solatnya biasa-biasa, tapi dah mula seronok untuk sampai masjid, masuk saf depan, cantik, daripada baju Melayu terus masuk pada jubah, pakai serban tuan-tuan, masih lagi orang kata letak lagi sandal dekat bahu lagi. Walai macam lagi aku ni. Dah bermaksud tuan-tuan, perubahan itu dia memerlukan kepada yang namanya perkenalan yang berterusan. Kita kena nampak dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berhubung, semua tu nak kena ada. Mesti sentiasa ada. Sebab itu tuan-tuan, saya tak tahulah, saya tak pastilah, tetapi sebenarnya tidak salah. Kadang-kadang kalau lagi-lagi macam zaman dulu-dulu lah, orang kata, kalau dulunya masa awal kahwin dulu, kenalnya tadi, berjalannya tadi tu banyak berdua, naik motor sama, naik sama lagi. Ada lagi ibu-ibu, suami ada ajak? Ada? Ke tak ada ajak kita? Dua kisah. Bapak-bapaknya ada bawa lagi? Tak ada, orang naik kereta. Orang naik kereta tak ada pandang-pandang kira. Sekali-sekali tuan-tuan, recharge. Ada waktu tertentu, kadang-kadang anak-anak tu dia di rumah, kita keluar berdua, minum, jalan-jalan. Ada sahabat saya 2013 tahun lepas, bila kata ada lega sikit lah daripada sudut masa tu, tahun lepas saja 3 negara dia jalan tuan. 3 negara, dia pergi berdua je dengan isteri dia, jalan habis. Saya kata mai sampai 3 negara dalam 1 tahun berdua untuk recharge balik. Sebab kebetulannya di situ ada sedikit orang yang kita katakan macam krisis dalam rumah tangga, tapi dia mengusahakan tuan-tuan untuk kebaikan baiki semula, kata apa, kebahagiaan dalam rumah tangga, saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Benar tuan-tuan, kadang-kadang kita geram dengan pasangan kita, kadang-kadang ada kekurangan di sana sini, balik rumah buka kasut, campak je kasut depan pintu, ada, bukan tak ada kan. Kadang-kadang suami, isteri kadang-kadang kasut tumit tinggi depan pintu, kalau terinjak memang boleh tersiung tau. Geram, tapi sabar. Yang geram-geram tu tuan-tuan, saya cadangkan pada tuan-tuan, pada ibu-ibu, waktu malam, sekali-sekala, kalau boleh tengah malam pulanglah, sekali-sekala waktu dia tidur tu tuan-tuan, tengok muka dia, tengok pelan-pelan, ibu-ibu tengok muka suami, tengok pelan-pelan. Geramnya aku kau kan, tangan kau laju kan kawan. Geram. Tapi dalam geram ibu-ibu, tahan, perhati baik-baik. Tapi terima kasih, engkau angkat aku sebagai seorang isteri, kau terima aku sebagai seorang isteri. Pahala yang aku salat dulu waktu bujang dapat aku gandakan kerana aku nikah dengan kau. Kau terima aku, kau jadikan aku sebagai seorang ibu pada anak-anak kau. Terima kasih. Pandang itu, pandang wajah bapak-bapak, suami, sekali-sekala tengok isteri, tengok muka dia. Dulu tegang kulit dia kan, sekarang ni yang kat dahi pun tak tegang, tak tegang lah. Tapi pada ketika pandang tuan-tuan, diam, tengok baik-baik. Terima kasih kau terima aku, terima kasih banyak-banyak. Kau jaga aku, kau lahirkan anak-anak aku,
Time tu dia boleh rasa apa? Dia boleh rasa. Dalam orang kata dia, dalam kata orang kata apa dia ngorok-ngorok tu. Tahu ngorok? Dengku. Kan? Dia dengku malam tu. Tengok wajah dia. Pelan-pelan. Kita akan nampak tuan-tuan. Kita akan mula berlembut. Saya nak tegaskan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan muslim-muslimah yang dirahmati Allah secara tak langsungnya. Peganglah baik-baik. Untuk cinta itu sampai dalam konteks suami dan isteri, biasanya dia bermula dengan kasihan dulu. Dia akan bermula dengan kasihan dulu. Kesian kau, kesian. Dengan kesian itu, percayalah, dia akan membawa sampai pada satu tahap kasih dan begitu juga cinta. Bapak-bapak mungkin ada sebagian daripada suami-suami, tuan-tuan, ada yang sebagiannya yang masuk labor room, masuk dalam bilik saya, ada kan? Ada. Ke tak pernah masuk, doktor tak kasi masuk. Ke takut? Takut darah. Sepupu saya darah, nak tengok isi salin. Dia masuk je labor room, dia nampak je darah, dia tumbang. Dah doktor papah dia buat keluar. Yang bini dia pula, apalah suami aku ni, buat malu je. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita fikir baik-baik, siapa yang ada pengalaman masuk dalam labor room waktu dia bersalin tu, tuan-tuan akan rasai. Tuan-tuan akan nampak perut kata kena kerat 7 lapis tu. Kesian. Tuan-tuan kesian. Tapi begitu juga ibu-ibu kan, dalam sakit-sakit pun orang kata kandung lagi. Kandung lagi, cium bayi je, cium budak kecil je, bau biskut dia cakap. Dia cium kepala budak tu, dia kata bau biskut. Kita bapak-bapak tak bau apa-apa kan, bau asyum, bau peluh. Tapi ibu-ibu boleh bau. Bau peluh, bau macam biskut dia kata. Dia sonok bau bayi tu, sakit ya. Tapi begitulah juga Allah kurniakan kepada fitrah yang namanya ibu untuk bertahan. Tuan-tuan, sebab itu dalam banyak keadaannya, dalam kita melayani kehidupan berumah tangga dengan penerimaan nikah dengan dia tadi itu, sebenarnya ini merupakan satu amanah. Bapak-bapak diperlukan untuk membina watak anak-anak dalam rumah, membina watak isteri. Dalam arti kata lain, ada cara yang nak dibawa keluarga tu, nak dibawa macam mana? Ada caranya. Bapak-bapak diperlukan pada ketika itu. Bagi ibu-ibu diperlukan untuk membina karakter anak. Dia lain tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan nampak bahawa peranan ayah suami, itu juga peranan ibu yang isteri, dia tak sama. Untuk membina prinsip faksi bagi keluarga ayah. Sebab ayah ada suara mancur. Dia ada suara itu. Ibu-ibu tak ada. Ibu-ibu tak ada suara tu. Suara tu ada pada ayah saja. Ada pada suami. Ketegasan tu ada pada kita, tapi tidak ada pada ibu-ibu. Ibu-ibu tak boleh bina watak, untuk letur watak anak-anak dalam banyak keadaannya. Sabar nak, sabar. Tak apa, orang buat kita tak apa. Kita sabar, kita ada Allah. Biasa dia boleh meredakan perkara tersebut. Tapi ayah karakternya untuk bina prinsip secara tak langsung dalam keluarga. Sebab itu bagi yang namanya suami, dia mesti wataknya rijal. Dia mesti ada watak rijal. Rijal yang apa tuan-tuan? Lelaki secara umum. Tetapi tak semua suami adalah rijal. Saya tegaskan sekali lagi, tak semua suami wataknya watak rijal. Tak. Benar, Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Secara umum biasanya kita terjemahkan dia, orang lelaki merupakan pemimpin bagi orang perempuan. Tetapi begitulah juga, kadang-kadang tak semua yang namanya suami boleh bawa, boleh didik keluarga dia. Tak. Kadang-kadang sebahagian daripada keluarga yang sedia ada dalam masyarakat kita
dibawa oleh nama isteri. Dia yang buat keputusan. Tak salah satu sudut, tak salah satu sudut. Cuma dalam banyak keadaannya kita tuntut supaya yang namanya suami untuk lead keputusan pada tangan suami. Itu yang sebaik-baiknya, tuan-tuan. Ar-rijal secara umumnya maksudnya ada ketokohan, ada credibility pada diri dia yang mana isteri tampak. Okey, abang, saya memang kena ikut cakap abang, dan memang abang ada keteguhan untuk bentuk keluarga kita. Dia boleh nampak di situ, tuan-tuan. Yang ini yang mula, minta maaf kata, dalam banyak keadaan ni kadang-kadang kita dah mula nampak ada sedikit kehilangan nilai. Kadang-kadang ada sebahagian kecil yang namanya suami kadang-kadang dia seram-seram dengan isteri. Sebahagian. Bagi isteri tidaklah bermakna tidak boleh campur tangan. Bukan itu niat saya, tidak. Cuma ditetapkan dalam Islam, ditetapkan dalam syariat kita yang namanya suami ialah yang akan lead family. Sampaikan saya yakin tuan-tuan muslim-muslimat semua tahu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi katakan bahawa dengan mafhum takribinya, kalau aku boleh perintahkan manusia sujud sesama manusia, akan aku perintahkan isteri supaya sujud kepada suami. Ta'zimul zawj, ta'zim, agungkan suami, tinggikan suami. Kadang-kadang benda ni anak-anak kita berhati, tuan. Anak-anak kita berhati. Cuba gini, cuba. Kalau dapat, terutama ibu-ibu, terutamanya ibu-ibu, kalau dapat dalam banyak keadaan di rumah kita tu, cuba orang kata dalam semua keadaan nampakkan suami itu sebagai ketua. Dialah raja dalam rumah tu kalau dapat. Contoh, untuk tempat makan dekat meja makan tu, ataupun katakanlah kita makan dekat lantai kerana suami tak masalah, kita adakan ni tempat bapak kau, tuas murah, ini tempat suami, kerusi suami, kerusi bapak orang lain tak boleh duduk. Maknya pun yang duduk kat situ. Bila makan ada pinggan khas untuk suami, yang mahal, yang dalam almari, yang beli kat Langkawi, yang tu keluarkan. Minta suami dapat pinggan plastik sama macam pinggan anak. Boleh, tak salah, tuan-tuan. Cuma dia tak nampak keagungan tu. Bagi pinggan yang lain. Anak-anak pinggan lain, pinggan mak lain. Tuan-tuan, kita mungkin akan nampak benda ni remeh, kita nampak benda ni macam tak ada apa-apa. Tapi percayalah, tuan-tuan, anak-anak akan tengok, oh, mak aku angkat suami bapa. Pada ketika dia kahwin nanti, tuan-tuan, dia akan tunjuk, dia akan buat benda yang sama pada anak-anak dia, yang cucu-cucu kita. Dia akan angkat daripada awal. Saya yakin kalau orang dulu-dulu, tuan-tuan, benda ni amat-amat ditekankan. Di tempat ayah kau, ini pinggan dia dan sebagainya. Kalau dapat ibu-ibu, balik ni khas. Tempat dia, kursi dia, pinggan dia, cawan dia. Sungguh rumah saya buat. Saya tak tahu mana dia belajar. Sungguh masa yang mula-mula dia buat, saya perhati je. Saya suka memperhati tingkah laku orang, perubahan-perubahan. Tapi saya tak tahu mana dia belajar. Dia tak pernah dengar. Jarang dia mengatakan, dia dengar balik apa yang saya rakamkan. Saya ceramah pun saya rakamkan juga untuk personal. Dia jarang dengar. Sebab dia tahu, tapi dia boleh buat begitu. Dan nampak ada kesan pada anak-anak kami, tuan-tuan. Cuba, ibu-ibu, nampakkan suami itu sebagai mengatakan satu kedudukan yang agak tinggi.
Sebab itu secara tak langsungnya kita mahu cakap kalau dalam dunia moden ni kadang-kadang ada isteri-isteri yang kadang-kadang kata apa, semudah ambil handphone suami, tengok apa dalam handphone suami, tengok mesej-mesej yang sampai pada suami. Sebenarnya tak boleh tau ibu-ibu. Saya musliman Ustaz, dia dah memang lahir macam Ustaz. Saya tak percaya Ustaz. Sabar, cakap baik-baik. Begitu juga kita tuntutlah pada yang namanya suami. Kalau dapat benda-benda orang kata yang gelap-gelap ni, kalau boleh janganlah. Fahamkan yang gelap-gelap ni kan? Kalau boleh lah, yang ada dalil-dalil kat luar dulu, janganlah kalau dapat. Benda-benda ni kalau boleh kita cuba elaklah kalau dapat. Seboleh mungkin. Betul, ini memang kata dekat akhir zaman, orang perempuan makin ramai. Ya betul tuan. Tapi kita tengok pada diri kita sendiri lah. Jangan garang sangat. Ada setengah orang garang, tapi sebenarnya dia tak boleh bawa pun. Tak boleh bawa diri dia, tak boleh bawa dah. Ni masalah dia. Jadi dalam banyak keadaan kalau dapat kita tengok pada diri kita, terima seadanya. Tuan-tuan, jangan dilihat. Saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya, begitu juga pada tuan-tuan semua muslimin muslimat. Siapa pun dia, kita terima seadanya tuan-tuan. Kita terima seadanya. Nak dicari, kalau nak dicari perbezaan, memang kita akan jumpa tuan-tuan. Kalau nak dicari benda yang kita tak gemar pada pasangan kita, confirm jumpa. Confirm jumpa. Kita mungkin bangsa lain, isteri kita bangsa lain, kan? Dia ada campur lagi dengan bangsa lain lagi dan sebagainya. Keluar dekat anak dah jadi lain dah. Kan bunyi pun dah macam-macam dah. Bugis, campur Jawa, campur Cina, dia dah jadi bunyi jiwa. Keluar anak macam tu, kan? Bugis campur dengan Cina, campur lagi dengan mamak kanan, dah boleh bunyi mak dah. Bunyi macam lain semacam teman. Nak dicari beza di antara satu bangsa dengan satu bangsa, confirm jumpa tuan-tuan. Confirm jumpa. Tangan kita ni yang bersumberkan satu sendi pun 5 jari berbeza tuan-tuan. Beza. Dia tak sama. Setiap jari ada fungsi dia. Ada benda yang kata kita boleh buat dengan jari dengan ibu jari kita, dan ada benda kita boleh buat dengan ibu jari kita, anak jari kita dan sebagainya. Begitu juga dengan pasangan kita. Dia pasti ada kekurangan. Di situlah ruang untuk kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Kita tengok apa yang dapat. Suami pastikan bagi nafkah isteri memang kata terjaga dalam keadaan baik. Makan minumnya cukup. Kalau dulu tadi tu kata kalau kita boleh peluk senang je, kan? Peluk sepemeluk dapat. Sekarang peluk-peluk tak sampai. 2-3 pemeluk tau. Ni nak raya ni kan? Puasa belum nak raya. Peluk-peluk minta ampun tak sampai-sampai. Tak apa. Itu tanda dia sihat. Tuan-tuan dapat jaga dia dengan baik, mudah-mudahan jalan alhamdulillah. Bagi nafkah ibu-ibu, bapa-bapa, suami isteri secara tak langsung. Nafkah seperti mana kata Profesor Dr. Syekh Al-Qaradawi, dia katakan bahawa nafkah tidak ada dia punya ceiling dia. Dia tak ada ceiling, tak ada had. Dia tidak ada had, tidak ada kadar. Dia tidak berbentuk. Dia bukan mesti. Sebab kadang-kadang ada sebagai daripada isteri dia kata nafkah tu dia mesti dapat every month ataupun monthly tu dia mesti dapat. Contoh kemampuan lah 300 every month mesti dapat. No, kita tak kata gitu ibu-ibu. Sih tak. Selama mana yang namanya suami dapat beri apa yang ada pada dirinya, dari segi keperluan isteri dapat dalam keadaan cukup sempurna, jalan. Tapi ada lebih pagi lah. Kan tengok kan filem lagu-lagu kan, intro lagu-lagu sampai pada isteri Haji Bakhil, semua dapat tengok. Duit dia tak tengok. Kan dia cakap tu kan.
Bermaksud keperluan tu jaga sungguh-sungguh. Jangan kedekut. Ada kes tuan-tuan, bukan tak ada. Saya kadang-kadang tolong kawan-kawan saya lah untuk buat penghujat kes. Saya bukan lawyer, saya bukan lawyer syar'i hitam. Saya lebih suka behind the scene, belakang tabir. Saya lebih suka kat situ. Jadi kalau ada orang yang marah-marah pun tak ada lah kata depan-depan yang marah kat kita. Kita tak tahu siapa yang kata buat penghujat no. Yang kata marah dia lah, biar boleh dia, biar. Saya kat belakang. Ada kes tuan-tuan, bukan tak ada. Apabila tak cukup nafkah pada isteri, sampai pada satu tahap isteri nak ambil pun, suami bungkus, dia balut wallet dia dengan plastik. Balut ni, dia punya wallet, purse dia dari tu, dia balut dengan plastik, letak. Isteri, kalau suami kita buat macam tu, berani buka. Balut. Saya kata takkan kak abang macam tu. Tak apa ustaz, saya hantar gambar kan ustaz. Dia hantar, dia MMS saya gambar. Betul tuan-tuan, berplastik tau dia balut. Bukan berseru, tak, mesti dipakai hari-hari. Tapi dia balut dengan plastik semata-mata tak nak kasih duit pada isteri. Bukan tak ada, ada. Sampai pada tahap. Tapi itulah yang Nabi SAW katakan juga kepada Hindun. Sampai pada satu tahap Nabi kata kepada Hindun, ambil apa saja yang kamu perlukan untuk kamu dan anak kamu, kamu ambil. Itu saja. Kalau betul-betul terpaksa lah. Sebab itu kita tuntut sangat-sangat kepada yang namanya suami untuk beri, untuk jalankan tanggungjawab. Bagi isteri semua juga jalankan tanggungjawab. Dalam arti kata lain, apa yang sewajarnya dilakukan, dilaksanakan sebagai seorang isteri, jalankan. Itu adalah yang terbaik. Suami suka dengan makanan-makanan tertentu, ikat perut dia dengan makanan itu. Suami seronok dengan pakaian tertentu yang ada pada isteri. Pada ketika isteri berhias seperti mana yang suami seronok, cantikkan dia. Dan itu pun tuan-tuan, yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala amin, dia bagi tahu pada anak perempuan dia sebelum besok dinikahkan. Kan tuan-tuan, kita ni kalau dapat cuba dibudayakan, cuba dibudayakan semula kalau dapat. Apabila cantik tuan-tuan sebenarnya. Seperti mana kata Prof Doktor tadi, apabila nikah di gerbang bujang masuk pada satu alam perkahwinan, dalam satu alam kehidupan yang lain. Tengok Imam Al-Ghazali pada anak perempuan dia. Contoh, besok nak nikah, malam ni kumpul anak-anak. Air keluarga tu, yang nama sepupu, sepapat, bapa, sel, jangan masuk, jangan masuk. Adik-adik, anak beranak saja. Mak ayah, adik-adik. Dengan individu yang akan bernikah esok, kumpulkan balik. Pada ketika itu tuan-tuan, sebagai ayah, bagi nasihat untuk anak perempuan. Bagi antara intipati, Imam Al-Ghazali bagi tahu pada isteri, wahai anakku, wahai putriku, aku jaga kau selama ini penuh dengan kasih sayang. Engkau kenal ayah, Engkau kenal ayah kenal engkau. Engkau kenal dengan siapa engkau hidup selama ini. Tapi wahai anakku, bermula esok engkau akan tinggal dengan seorang lelaki yang kau tak ketahui siapa dia sebenarnya. Kau tak kenal dia. Esok bermula kehidupan kau di sana. Maka peliharalah matanya supaya dia sentiasa memerhatikan yang indah-indah daripada diri. Pastikan bahawa keinginan nafsunya itu hanya diperolehi daripada dirimu sahaja. Dia hanya menghidup, hanya wangian-wangian yang elok daripada dirimu. Pastikan makan minumnya datang daripada tangan kamu sendiri. Cantik tuan-tuan. Nasihat daripada seorang ayah yang berjiwa besar. Kita kenal Imam Al-Ghazali pada anak dia sebelum anak dia nikah
esok hari. Nasihat akhir daripada ayah untuk anak sebelum anak perempuan masuk anak rumah tangga, yang mana majoriti ulama kata dia sampai pada tangan suami, sah saja akad nikah, tanggungjawab dia pada kita hilang, habis, sebab tertakluk kepada suami 100%, melainkan satu saja, tinggal doa. Itu. Ada pun yang lain tuan-tuan, 100% suami. Kau akan tinggal dengan seorang yang kau tak kenali siapa dia. Betul, dia kenal, cuma dalam 2-3 tahun. Masa bertunang dia kenal dan sebagainya. Bagaimana buangan dia, bagaimana ahli keluarga dia. Tetapi contoh, kalau pemuda itu umurnya 25 tahun, dia kenalnya 3 tahun contoh. Dia tak kenal pemuda tu yang 22 tahun yang belakang tu tuan. Dan itu adalah hakikat. Sama seperti mana kita tuan. Ada sebahagian daripada sejarah hidup kita yang kita simpan. Betul? Kita tak nak orang kita tahu. Kita tak nak suami kita tahu. Kita simpan. Itu adalah hakikat. Yang mana kadang-kadang kita boleh rasa kalau dia tahu, jawabnya memang ada masalah. Tuan-tuan, kita cuma kenal beberapa tahun tu. Sebab itu untuk saling mengenali, saling berkenalan, masih sentiasa mesti disumurkan, sentiasa disumurkan. Ustaz, saya tak tahulah dia Ustaz. Saya tak tahu dia tak 17 tahun, 20 tahun saya dah nikah dengan dia. Tapi kan perangai dia memang saya tak faham lah. Apa maksud tu tuan? Bermaksud ada sesuatu yang kadang-kadang kita nampak tahu kena. Ada benda yang kita tak explore habis perangai dia dan sebagainya. Kadang-kadang saya akan kita sebagai suami, kadang-kadang bila ada sesuatu yang mesti cakap pun bila awak ni tak kenal saya lagi. Isteri pun kadang sampai yang awak cakap saya macam tu. Kita dalam kahwin awak tak kenal saya pun. Ayat-ayat itu keluar balik tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawa kadang-kadang ada sesuatu yang kita tak dalami sungguh-sungguh jiwa dan hati pasangan kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak keadaan kalau dapat kita cuba buat seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun konteksnya ada sababul wurud, ada sebab pada hadis ini. Secara tak langsung, tapi di atas kaedah al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil pengajaran. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur, Nabi tegur kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang betul-betul disifatkan sebagai tokoh yang kata kita sifatkan sebagai ahli sufi. Dunia ni tuan-tuan belakang betul lah, akhirat betul-betul depan mata di Abu Dzar. Dengan orang kata khutuk tawaduknya, sampai pada satu tahap bila ada satu ketika Nabi SAW memberikan tugasan-tugasan kepada para sahabat, sampai pada satu tahap Abu Dzar minta, ialah mungkin jiwa manusia perlukan jawatan mungkin dan sebagainya. Bila minta pada Nabi, ya Rasulullah, aku pun ada jawatan. Nabi terus potong. Nabi kata, tak boleh Abu Dzar, kamu tak mampu. Dan menunjukkan kredibiliti itu dalam konteks keduniaan, dalam kemasyarakatan itu, dia tak sampai pada betul-betul yang watak rijal itu, tak sampai pada diri dia. Sungguh-sungguh dia orang kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidup sufinya tadi, sampai pada takluk. Baik, dia sampai pada satu ketika, Nabi SAW tengok Abu Dzar dengan kodok dia, zuhud dia dan sebagainya. Nabi sampai cakap hadis ni. Nabi sebut hadis ni. Nabi kata, sa'atun li rabbik wa sa'atun li nafsik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika, ada saat kamu dengan Allah, tapi ada juga saat dan ketika kamu dengan diri kamu sendiri. Bermaksud tuan-tuan, keperluan kita kena jaga. Apatah lagi kalau katakanlah kita sudah bernikah, keperluan isteri, anak-anak dan sebagainya. Memang kena perhati. Memang kena perhati tuan-tuan. Tak cukup baju,
belikan baju. Ni nak gaya. Orang perempuan memang dia nak tuan. Memang dia nak tuan. 3-4 pasang dalam tangan. Dah tepat ya, Siman. Akak-akak dah tepat. Dah, dia anggur dah. Ramai anggur. Dah. Dia bulan 5 ni tailor dah tutup dah. Apa yang sekarang? Kita lagi tak kisah tau. Dapatkan berikan baru pun cukup le. Kan? Baju lama-lama pergi salat kata sunnah hari raya dah cukup dah memadai kita dalam keadaannya. Kita tak kisah sangat. Tapi tuan-tuan memang kita kena raihkan perbezaan-perbezaan ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan lelaki yang perempuan memang dengan kognitif yang berbeza. Kognitif maksudnya cara fikir yang berbeza. Dia tak sama tuan-tuan. Dia tak sama. Kita kena raihkan. Kita kena raihkan dia. Dia sukakan pakaian yang cantik-cantik, ada kita bagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Kita bagi kan. Cuma kawal-kawal sikit. Agak-agak orang kata dah mula 3-4 pasang. Tuan-tuan, suami-suami dah boleh cakap. Tu yang kat dalam tu keluar-keluar sikit. Bagi orang, sedekahkan orang. Mulakan. Tegur masih. Supaya dia tak kata duk tingkat-tingkatkan baju dia tu semata-mata. Berhias untuk suami itu adalah satu tanggungjawab pada isteri. Suami-suami tolong raihkanlah. Kalau dia nak cuba kurus tu bagi-bagi. Tak kisahlah, tak ada masalah. Biro Hilwa cakap dengan saya, salah seorang dia cakap bagi tahu. Kalau nak sebut nama dah. Tapi paling-paling tidak, kalau katakanlah untuk nampakkan sikit, orang kata isteri kita ni nampak cerah sikit, putih sikit, kalau katakan kurang kemampuannya nak beli SK2 agaknya kan kosmetik mahal kan. Orang kata benda-benda kosmetik mahal ni tuan-tuan pergikan je lah tuan-tuan. Orang kata apa tu, wah lemon je cukup. Tuan-tuan kenal wah lemon? Wah lemon, kenal? Haji kenal tadi? Wah lemon yang kuning. Tu ada haji pun kuning belakang. Warna kuning tu, yang tu suruh dia minum. Suruh isteri minum, perempuan minum. InsyaAllah putih, yang takut. Sebab putih tadi tu dia datangnya daripada orang kata vitamin C yang bentuk collagen dalam badan tu. Tu je. InsyaAllah. Banyak kebaikan lemon, tapi lemon mula mahal dah. Ada orang marah saya. Dia kata sejak Ustaz cakap, dulu murah lah, 9 sen, 40 sen, sekarang dah RM1. Aku pula yang marah. Itu semua disihat. Aku yang marah. Tapi tak masalah tuan-tuan. Cuba. Bagi yang kita suami-suami pun sama juga. Secara tak langsung dari segi pemakanan. Saya terima kasih sangat-sangat pada orang rumah saya. Terima kasih pada orang rumah. Betul, kita memang nak. Tapi kadang-kadang perah tu boleh tahan malas ni. Itu masalah dia. Tapi orang rumah saya alhamdulillah. Bila boleh turunkan ilmu keadaan untuk perah kan lagi. Cukuplah. Kita barah je. Kan? Sekarang kita membarah je. Kita main leg ke diri itu je. Syukur tuan-tuan. Saya dalam menjaga kesihatan, boleh pakai lemon. Kata apa, untuk potong kolesterol boleh, secara tak langsung, untuk elak kanser. Gunakan lemon, insyaAllah. Dari sisi sains pemakanannya, memang dia antara yang paling kuat sebenarnya untuk kita gunakan. Tuan-tuan jangan takut. Betul dia asid, tapi asid di luar. Tapi bila dia masuk dalam sistem badan kita, dia sebenarnya menjadi alkali. Allah switch. Allah tukar dia akan bertukar menjadi alkali. Tak equal. Balik kita pergi konsep ramai-ramai kita tengok. Saya cuba. Siapa yang jelas kadang-kadang saya bagi kata top untuk sains pemakanan apa semua ni. Kalau cubalah insya-Allah. Dia akan ada banyak kebaikan dia. Mudah-mudahan. Izin Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga sebab dan musabah. Dan sebab musabah inilah yang kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Dalam kita nak merancang kebahagiaan rumah tangga pun kita kena rancang. Kita tak boleh kata Allah dah takdirkan dah keluarga aku macam ni, letak pecah. Jangan cakap begitu. Sebab dunia ni tuan-tuan, Allah jadikan sebagai satu darul ibtilah, sebagai satu tempat ujian, satu tempat dugaan yang penuh dengan sebab musabab, sunnah alam dan sebagainya. Nak rancang nak bagi, memang kena rancang. Memang kena buat. Kita nak dapat anak pun mengatakan usaha. Boleh kata lepas saja nikah. Jangan risau, Allah dah takdirkan dah anak kita dulu. Kita tunggu je.
yang akan menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga itu. Percaya. Tuan-tuan sendiri merasakan kalau kita baca dekat paper, dalam 1 tahun kematian beribu yang cerai. Tuan-tuan sendiri baca, malah sampai dibuat kajian, orang katakan dalam 1 jam berapa perceraian yang berlaku, dalam kematian dalam satu minit berapa pasangan yang bercerai dan sebagainya. Tuan-tuan, ada sesuatu yang tak kena dalam sistem perkahwinan yang kita buat dalam masyarakat kita, tuan-tuan, sebenarnya. Kita terutamanya sebagai suami dan isteri, kita kena perhati baik-baik. Apatah lagi kalau kita dah jadi sebagai ayah dan ibu, untuk perhati supaya kebahagiaan anak-anak kita. Kena perhati. Kita tak boleh semudah biarkan dia pilih semata-mata ikut sedang dia je. Tak boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah untuk memberi ruang dia pilih pasangan dia, tak ada masalah. Tapi kita kena campur tangan untuk tengok baik-baik. Sebab perspektif bagi orang muda dengan orang yang kata kita yang dah berumur, dia tak sama. Ada perbezaan dia, tuan-tuan. Itu secara tak langsung. Jadi kita memang kena masuk campur. Kalau tak ada nanti, minta maaf kata. Yang kita katakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang Allah sebutkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tadi itu yang merupakan satu rahmat yang kita dengar sepanjang tahun pada ketika Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara maksud rahmat itu kasih sayang, antara maksud rahmat itu mudah, maksudnya ringan. Kita tak faham, tuan-tuan. Apa yang menjadi masalahnya? Apabila contoh pertama, yang namanya mahal, yang namanya mas kahwin, yang sepatutnya murah, yang sepatutnya tak tinggi, termasuklah secara tak langsung namanya hantaran, tak tinggi dan tinggi. Jawabnya tidak mula kontra dia, tidak mula berlawanan dengan maksud rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mula nampak kat situ. Dia akan mula nampak bertentangan. Itu tak kira lagi, tuan-tuan. Yang namanya tu pelamin-pelamin. Masa perasaan saya, wallahu alam lah, tapi sebenarnya saya lebih kurang dalam 2 tahun lepas lah, lebih kurang dalam 2 tahun lepas. Bila saya tengok trend tu makin kuat, pada orang kata majlis yang agak besar-besar dan sebagainya, ada yang kata sampai tempakan pun di Indonesia, tempakan. Dan ni orang yang ada atasan sikit lah, bila dekat tu kata macam hitam tepal, tapi dia kata yang dipakai itu satu muka je, tapi pasal nak nampak macam kuku tebal lah, tak sana lebih murah lah sebenarnya. Sampai tahap tu saya ke Johor, saya ke Selatan, ada satu ceramah dulu. Jadi waktu berjalan dengan kawan masa tu, kebetulan dekat satu shopping complex, dia buat satu pameran yang kita katakan pelamin-pelamin, perhiasan pelamin dan sebagainya. Kita tengok satu set tu, tuan-tuan, sampai pada satu tahap yang kita nampak 5,000, 10,000, 20,000. Kawan saya tanya kat saya, dia kata, ada ke orang serupa macam ni? Saya senang dia. Kalau ada orang boleh letak 10-20,000, maksudnya ada warna dah tu. Buat kelainan. Kadang-kadang pelamin saja dah sampai 4,000, tuan-tuan. Dalam kita, dalam kita kata nampak masyarakat kita makin eager, makin seronok ke masjid, surau, dengar kuliah, panggil penceramah luar yang kita import lagi daripada luar dan sebagainya. Kita seronok dengan agama, makin seronok masyarakat. Tapi dalam kita kata makin seronok, kita tengok benda tu juga makin berlaku-laku, makin diira-irakan. Seolah-olahnya ialah kita datang tadi tu dalam mendengar tu hanya dengar, dia tak sampai pada satu tahap penjiwaan. Kita lebih berseronok. Betul, itu mungkin itulah sekali semua hidup kita, bernikah, anak kita bernikah dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, tetapi takkan sampai pada tahap tu. Baru-baru ni, dalam 2 minggu lepas, tak silap saya 2 minggu lah lebih kurang, saya balik daripada satu ceramah malam, lebih kurang dalam pukul 11 lebih kurang. Lalu dekat satu kawasan, dekat dengan masjid, dekat dengan satu masjid, kebetulan daripada jauh, kebetulan tempat tu betul-betul banyak jalan besar tempat kita ni. Jadi ada orang yang duduk atas divider tu tengok, ada yang dengan handphone duduk merakam apa semua sekali.
Saya kata daripada jauh tu nampak ramai. Saya ingatkan ada polis dekat kawasan tu. Kawasan tu ada gelap. Kita pun dah mula tarik kita punya seatbelt lah. Biasa tak pakai. Manusia kan. Bukan kabut tarik kau. Baik. Manusia. Baik. Jadi bila kita tarik, tengok ada orang rakam. Takkan ada polis orang rakam polis kot. Tak usah kali cakap. Okey. Bila dah dekat tu tuan-tuan, betul-betul tepi jalan tu, bangsal kahwin, khemah kahwin, kanopi kahwin tu, dia tutup dengan plastik-plastik hitam. Kalau tuan-tuan yang biasa ke kebun tu, biasa orang kata yang nampak macam jerami-jerami plastik-plastik berurai tu. Dia tutup, tapi kita nampak dalam lah, api disco kat dalam. Dia pasang api disco bawah kemah, kanopi kahwin dia pasang, dan dalam tu memang sedang joget lampang. Siap ada DJ kat depan, dengan orang kata pakaian bukan joget lambat yang saya tak tahulah zaman-zaman tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, terutamanya saya tak pastilah, kalau dulu-dulu lah. Tapi yang saya nampak ni memang pada saya, pandangan saya cukup lampau. Kebetulan memang tak boleh nak berhenti tepi tu. Saya cuma lalu, saya tengok, dan saya angkat di handphone, saya terus call sahabat saya dekat Jabatan Agama Islam. Ustaz, tolong ambush pergi kat situ. Saya tengok dah lain macam dah. Tak apa, tahu Ustaz, nanti anak pergi nanti, anak pergi chat dalam Quran. Tuan-tuan, kalau dapat, kita sebagai ibu dan ayah, dalam kita nak kebahagiaan itu untuk anak-anak kita, kebahagiaan itu untuk kita, tuan-tuan, kita rancang lagi dengan cukup baik. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tetapi ayatul manzuran kita ada dua bentuk secara tak langsung, tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita berhati. Satu, ayatul makru'ah. Ayatul makru'ah maksudnya ialah dalam Quran yang dibaca, tanda-tanda yang dibaca. Satu. Yang kedua, ayatul manzuran, tanda-tanda kebesaran Allah yang kita boleh nampak, kita boleh observe, kita boleh fikir. Apabila secara tak langsungnya Allah ajar dekat kita, kalau kita nak sesuatu yang baik di hujungnya, dia mesti dipangkal itu baik. Allah ajar kat kita. Kita nak ujungnya baik, maka dipangkalnya baik, di tengah-tengah perjalanannya pun baik. Begitu juga sebaliknya. Kita nak sesuatu yang baik, tapi dipangkalnya katakanlah baik, tapi di tengah-tengahnya kita tak jaga, mana mungkin hasilnya boleh jadi baik. Tak jadi, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Kita belilah, kata mana-mana benih, biji benih, katalah pokok mangga lah, yang baik, ada kualiti dan sebagainya. Cukup baik, mahal. Kita tanam. Sepatutnya kita jaga dia. Kita baca dia, kita racun dia, racun-racun serangga tu kita letak supaya benda tu tak dikacau. Dia dah mula berputik, dah mula berbuah, kita sambung dia, tuan-tuan, supaya di hujungnya nanti itu akan dapat hasil yang baik. Itu sepatutnya, dan itulah pun hukum alam, sunnatullah, law of nature yang Allah setkan atas dunia ini. Tetapi begitu juga benih yang baik, tetapi kalau kita tak jaga dia dalam keadaan baik, tuan-tuan, kita tak kisah dia berkawan dengan siapa, tuan-tuan, kita tak kisah. Dengan orang kata budak rempit ke yang tak semono, tak semegah tadi dia berkawan, dengan orang kata anak-anak perempuan kita kadang-kadang kita seram sekarang, tak kisah sangat daripada sudut aurat, kadang-kadang pakai legging. Tahu legging kan? Abang tahu legging? Seluar ketat. Seluar ketat, seluar hitam. Seluar ketat. Kadang-kadang pakai tiup lagi. Bukan tiup ketat ayam tu, bukan tu. Tahu tu lain. Bukan. Ini ada tiup, pakai tiup. Tak apa, kena ikut sikit kembangan moden ni. Baik, saya tak langsung. Begitulah juga kadang kita tak kisah, tuan. Kita bila nak nikahkan dia, kita cuba cari yang baik atas dasar agama. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam kita tunangkan dia, kita pun tak kisah sebagai ibu dan ayah. Tak apalah, aku tunang kau pergilah keluar, tak kisah. Mak pun dah kenal dia, abang pun dah kenal dia, tak masalah.
Kita semacam tak kisah di antara tunang dengan tunang keluar, sedang hakikatnya masih lagi bukan mahram. Mana mungkin tuan-tuan? Mana mungkin tuan-tuan? Kebahagiaan yang kita cari untuk anak kita, kita mulakan dia, kita jalankan dia, kita jalankan dia dengan sesuatu yang bersifat maksiat. Di hujungnya boleh dapat kebahagiaan. Dia tak masuk akal, tuan-tuan. Dia bertentangan dengan hukum alam yang Allah letak atas kita. No wonder. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada perkahwinan yang asalnya tadi itu kata pangkal hari, ada khatam Quran, ada marhaban, tapi di hujung ceritanya benda karut juga dalam alam perkahwinan. Pada hari persandingan itu sendiri pun ada benda yang tak kena. Mana mungkin tuan-tuan? Mana mungkin hujungnya boleh jadi baik? Tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai suami, kita sebagai isteri, bila sampai pada satu tahap yang lebih tinggi yang namanya ayah dan ibu, kena baik. Sekali-sekala, wallahualam, sekali-sekala, kadang-kadang pergi terlepa handphone anak-anak. Handphone anak-anak, jangan handphone suami tahu. Tadi dah cakap tak boleh. Jangan. Minta kebenaran dulu. Abang minta handphone abang, contoh. Itu tak apa. Dia kasih tak kasih itu masalah lain. Suami jangan tunggu bedal dia. Buat apa nak tengok? Jangan. Sabar dulu. Jangan. Dia macam ni saya cakap lah. Berani kan, benar kan? Takut ada salah. Kat situ lah saya letak langsungnya. Terlupa handphone anak-anak. Pergi tengok. Dalam kata dia tengah asyik pegang tadi tu. Tuan-tuan, meja. Lalu tengok punya handphone pegang, cuba terlupa. Cuba terlupa. Sekali-sekali. Sebab kita nak pastikan dia dalam keadaan yang baik. Sekali-sekala pergi dekat IPT, anak-anak kita yang kata duduk belajar dekat universiti tu, college dan sebagainya, tuan-tuan, pergi. Sekali-sekala, bukan pergi berjadual, tak ada. Sekali-sekala, tengah-tengah minggu, pergi. Tanpa pengetahuan dia, kita sampai. Pergi dekat asrama juga dan sebagainya, parking jauh sikit. Parking jauh sikit. Jangan depan, jauh sikit. Kalau boleh pakai kereta sewa lagi bagus. Pakai kereta sekarang lagi bagus. Dia tak perasan daripada jauh. Telefon dia. Mak dengan ayah dah sampai ni. Mainlah sini sekejap ni. Ada kita orang ada jalan. Alasan boleh cerita tuan-tuan. Cerita boleh dibuat. Main sini cepat sikit gini. Cuba tengok dia turun daripada mana. Dia sampai itu daripada mana. Siapa bawa dia? Kawan lelaki, kawan perempuan. Pergi cek. Tuan-tuan, sungguh. Saya duduk dalam universiti. Saya mengajar dekat universiti. Kita tahu. Ada satu ketika duduk-duduk dengan budak-budak, borak-borak lepas kelas. Jadi dalam borak-borak tadi tu, yelah, opak-opak dan budak. Tiba-tiba ada satu handphone anak murid saya lah, perempuan kebetulan masa tu. Kami ramai lah maksud. Jadi berbunyi. Jadi dalam dia angkat dalam handphone tu bunyi tu tuan-tuan. Dia pusing kat saya, dia pusing kat kawan yang tadi, yang kami tadi ni. Dia pusing. Diam. Dia suruh kami diam. Sebelum tu, wah. Diam. Saya tanya bang, siapa? Mak saya. Mak dia. Okey lah. Dan kita dituntut untuk bersatu hati kan, bekerjasama. Jadi kita bekerjasama, semua siap. Dia pun jawab, kan, dia bagi salam. Assalamualaikum mak, perlahan je. Assalamualaikum mak. Alah, kita tak dengar apa dia cakap. Tapi antara dia cakap, tak, Ina ada kat library sekarang. Tak. Dekat library tu. Itu depan aku tu. Mustahil. Kau terbayangkan kalau yang kat belakang kita tu. Tuan-tuan, handphone, orang kata pada ketika yang kita bercakap, dia boleh berdrama, dia boleh berlakon tuan-tuan. Jangan
100% pada anak-anak. Sungguh malah pegang hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Abi Dawud dalam sunan dia. Dikatakan Nabi SAW mafhum takriri, jangan sayang penuh, jangan benci penuh. Kita kena reserve. Sebab tu saya minta tuan-tuan, sekali-sekala pergi terapa tempat dia tanpa ketahuan dia. Jangan baik telefon awal-awal, halo, itu ayah hari kami datang. Baik dia jawab. Memang baik. Ustaz, anak saya bagus. Sabar tuan-tuan. Anak-anak kita ini kreatif. Sungguh. Sekali-sekali pergi. Buang duit tol sikit, tak apa. Buang masa sikit, tak apa. Kalau terpaksa naik bas, buang duit tiket sikit, tak apa. Jangan sampai dia conteng abang kat muka kita, tuan-tuan. Sungguh. Kes-kes banyak, tuan-tuan. Kes-kes yang kadang kita tak sangka, na'udzubillah, kita minta sangat dengan Allah SWT. Jangan anak-anak menjadi fitnah atas diri kita, tuan-tuan. Kita minta sangat dengan Allah. Jangan sampai pada takut. Sebab itu dalam banyak keadaannya dia bermula dengan kita, yang namanya suami, yang namanya isteri. Bagaimana untuk kita didik anak-anak, bagaimana kita hidup saling di antara kasih mengasihi antara satu sama lain, suami isteri berkasih sayang, peruntukkan satu waktu. Saya minta sangat-sangat, saya cakap dengan rendah diri pada diri saya dan untuk tuan-tuan, setiap hari adakan satu waktu biar antara kita suami isteri duduk sama, boleh borak-borak, duduk sama. Tak kira lah kat rumah ke, orang tua makan ke apa, tak kisah. Tapi waktu tu kita berborak, cerita. Sebab tu saya tak tahulah, kadang-kadang bila orang ni nak berkahwin, dia kata, Ustaz, saya rasakan dia serosuh apa ni, dia serasi dengan saya. Saya kata, macam mana boleh serasi? Macam mana awak tahu tu dia tu cocok dengan awak? Sebab hobi dia sama, Ustaz. Saya suka kumpul stamp, dia pun suka kumpul stamp. Kan? Saya suka bunga, dia pun suka bunga, Ustaz. Bukan. Saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau saya lah, hobi sama ni, ceritanya tak banyak. Kalau saya lah. Saya orang sukan, orang rumah saya dia tak arah tu sangat. Tapi kami ada cerita yang berbeza. Jadi bila cerita berbeza tu banyaklah tapak ni secara tak langsungnya. Itu pada kami lah, pada kami. Tak tahulah kalau hobi sama boleh jalan, tak masalah. Tetapi setidak-tidaknya adakan waktu. Kita boleh bercakap, kita boleh bercerita, boleh berborak, berbual dan sebagainya. Dan kalau boleh pada waktu tu, jangan ada anak-anak kat situ. Kalau bolehlah. Saya secara tak langsung lah, kebetulan, alhamdulillah. Sibuk-sibuk dalam sejak hari pun biasanya 10 lebih, pukul 11 tu waktu saya dengan Allah. Anak-anak masuk, tu style lah. Kadang rumah saya tadi, bang air apa bang? Kopi jantan. Tu aku punya favourite tu. Sekarang kau, air apa bang? Susu madu. Tu saya. Tu kau. Cuba. Waktu tu duduk orang tengok TV, dia tak ngerti tengok bola, dah pandai tengok bola sekarang. Pandai dah. Tak banyak sikit. Dia tengok tu ada MANC. Apa tu bang? Manchester City. Kita ajak orang ni. Kan? Kita kadang-kadang tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena rancang dan kita kena cubalah bawa satu-satu, raikanlah perbezaan-perbezaan itu. Seperti mana kata tadi, tangan kita satu tuan-tuan, tapi dia saling melengkap di antara satu sama lain. Dia saling melengkap. Kita tak boleh untuk kata nafikan kekurangan. Kita semata-mata nak dia sempurna. Tak ada tuan-tuan. Kita sendiri pun tak sempurna. Kita tak sempurna. Berapa ramai antara kita bapa-bapa, suami-suami yang kita memang rajin boleh sama-sama basuh pinggan mangkuk dengan dia kat dapur. Berapa ramai? Kalau pernah tu berapa kali frekuennya tu? Kekerapan tu berapa kali? Setahun sekali? Ke masa awal kahwin? Jangan kita kena fikir benda-benda tu. Jangan terlalu berkira-kira. Kadang-kadang kita kena kata bermanja-manja dengan isteri. Kadang-kadang sunnah Nabi tuan-tuan, sunnah Nabi.
Ada mandi sama lain isteri? Ada? Suami? Ada? Jangan jawab kuat, kadang orang tahu. Angguk je. Ada ibu-ibu? Mandi dengan suami, ada lagi? Senyap. Isi nombor? Sekali? Sekali-sekala. Nabi SAW buat. Kata nak ikut sunnah Nabi. Bapak-bapak, ada baring dekat isteri lagi tak? Bukan baring malam, tak. Ni baring, orang kata saja-saja baring dekat pangkuan riba isteri. Ada lagi? Sekarang ada ni. Tarik seminggu belakang, ada? Ada? Tak ada. Baring. Ibu-ibu ada ajak suami untuk baring sama sekali. Dekat riba, memang apanya baring kat saya. Ada? Tak ada. Semua duduk je, tak ada dulu. Memang tak ada. Ajak. Nabi SAW itu antara yang kita selalu buat, tuan-tuan. Malah sampai pada satu tahap kalau kita cakap dalam konteks hukum secara tak langsungnya pun, Nabi buat tu untuk batalkan kepercayaan yang ada pada orang Yahudi, tuan-tuan. Sebab antara kepercayaan orang Yahudi ialah apabila isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan period, suami-suami takkan makan, takkan jamah masakan yang dimasak oleh para isteri. Dia takkan makan. Sebab pada perkiraan mereka itu adalah najis, jijik dan kotor. Jangankan makanan, jasad fizikal isteri itu pun dia takkan sentuh sampai takut. Dan mungkin itulah juga tak banyak sedikit dulu-dulunya mungkin kita pernah dengar, abang hari ni awak makan luar lah bang, beli je lah, saya haid. Sebab blok pemikiran Yahudi, kepercayaan Yahudi itu ada tak banyak sikit dalam masyarakat kita. Tapi tuan-tuan, pada ketika Nabi SAW baring pada Aisyah riwayat hadis Nabi SAW. Aisyah kata, wa ana haidun, dan aku dalam keadaan period, dalam keadaan haid. Tuan-tuan pergi cari dalam Musnad Aisyah pun ada, dalam Sahih Bukhari pun ada. Tuan-tuan boleh tengok kadang-kadang kedapatan banyak pada ketika yang Nabi baring tu. Aisyah riwayat, aku tengah period Nabi baring. Sahabat saya tanya, kenapa dia riwayat dalam keadaan dia kata aku tengah haid, apa keperluan dia? Saya kata di situ ada usul, ada sebab kenapa Nabi buat. Sebab itu pada ulama usul fiqh, dia pandang perbuatan Nabi bukan sekadar hubungan suami isteri, tidak, tapi lebih daripada itu, membatalkan kepercayaan orang Yahudi bahawa jasad isteri kononnya adalah najis, jijik pada ketika haid. Nabi batalkan, Nabi tak declare, Nabi tak isytihad, tapi ulama usul pandang perkara itu sebagai satu perundangan, sebagai satu hukum. Sampai tahap itu, Bagi sekali, kita pun tahu pada hayat akhir Nabi SAW, kita tahu kan, pada ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sendiri, pangkuan Aisyah, dan pada ketika itu sempat lagi gurau, dengan umpan dia, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Nabi SAW, kita kena banyaklah kata dia macam ni lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada segan-segan kita sebagai suami, kadang-kadang isteri pun ada segan-segan, kadang-kadang sebenarnya tak patut segan kita. Kahwin ni jangan segan kita, sebab itu pada hakikatnya sharing. We share everything. Pada dasarnya sepatutnya tak ada segan-segan. Jangan on. Berhias untuk suami sungguh-sungguh. Jangan ada kata bau minyak-minyak gamal lagi, buang-buang kali, bambang serai, nanti pula dia wangi-wangi sikit. Baju dah seksi dah, baju kelawar kalau seksi je kan. Tapi kalau baju kelawar tu koyak dah sampai pakai peha. Suami nampak dah tete-tete tu, kolesterol tu nampak dah. Kena boleh janganlah. Biarlah elok sikit suami. Layan isteri sikit. Sonokkan dia. Kalau dapat pada ketika itulah dalam banyak caranya. Tuan-tuan, kita tengok baliklah perjalanan kita pada dasarnya yang kita dah kata aku terima nikah ni, tuan-tuan. Kalau dapat kita tengok perjalanan hidup kita, sejarah perkahwinan kita, bagaimana kata kita tempuh susah payah dan sebagainya, takkan semudah untuk kita ganangkan, tuan-tuan. Tak semudah semua.
Takkan kita orang kata dah mula berumur, tidur berasingan, dia tak kena tuan-tuan. Bangsa lain ada yang buat meningkat umur, suami isteri tak tidur sama. Takkan kita nak ikut bangsa yang bukan mempercayai kepada Allah dan Rasul? Tak kena. Tidur sama. Masuk tidur, pegang tangan dia, tuan-tuan. Pegang tangan. Ada lagi tak? Tak ada lagi. Pegang tangan pun tadi. Pegang tangan. Tuan-tuan belajar hadis, belajar takmir. Suami isteri pegang tangan, gugur dosa. Tak mesti kata pegang tangan buat apa-apa. Saya tak kata pun. Kalau ada, alhamdulillah lah, jalan lah. Sihat. Tak apa lah. Tapi bila pegang tangan tu, gugur dosa. Kan? Gugur dosa. Tak nak pandang, tak apa. Pegang je. Buat tak tahu. Sampai pagi, insyaAllah, melekat di tangan tu. Apa tuan-tuan? Dosa tu kata terlerai. Mudah-mudahan. Jadi sebab tu tuan-tuan lah, tak banyak sedikit lah. Kita tengok balik dalam sirah kita, dalam perjalanan, dalam perkahwinan kita secara langsungnya, jaga baik-baik. Kita dah banyak dalam kata kenang-kenangan yang kita bawa masuk dan sebagainya. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan. Percayalah, pegang sungguh-sungguh lah. Kalaulah kita boleh pegang sungguh-sungguh seperti mana yang kita percaya sebelum kita nikah. Engkaulah jantung hati aku, Engkaulah yang akan jaga aku, Engkaulah yang akan bawa aku ke akhirat. Aku nak tinggal sama dengan Engkau di akhirat kelak dalam syurga Allah dan sebagainya. Jagalah dia baik-baik. Rancang untuk bahagia itu sungguh-sungguh. Janganlah orang kata kita hancurkan dia semudahnya, ataupun orang kata hanya kerana titik perbezaan yang kata sekecil-kecil kita jadikan dia besar-besar. Janganlah. Semua benda ada perbezaan dan semua benda tak sempurna. Kadang-kadang kita merasakan bahawa kita ni seperti Nabi SAW. Kita ni macam baik tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Adakah juga pasangan kita seperti mana yang kita harapkan untuk jadi Siti Khadijah? Tapi adakah kita pun macam Nabi? Dan kita tak perasan. Berlaku jujurlah tuan-tuan dalam alam perkahwinan kita secara tak langsungnya. Jaga sungguh-sungguh. Didik anak-anak kita dalam keadaan yang cukup baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan elok. Yang paling penting tuan-tuan, untuk kita bina satu keluarga, yang kita kata aku terima nikah tadi itu pada dasarnya ialah untuk kita didik, untuk kita bina satu keluarga lain daripada anak-anak kita, supaya dia akan membina dalam keadaan yang cukup baik dan sebagainya. Ini cukup penting tuan-tuan, cukup penting. Kalau dapat dengan akademik lah pelajaran-pelajarannya. Tetapi kalau dapat juga bila dah sampai umurnya, lagi-lagi anak perempuan ketika umurnya 25, kalau dapat cubalah, kata bukakanlah jalan-jalan jodohnya secara tidak langsung. Terpulanglah untuk pilihan keluarga atau pilihan sendiri, itu terpulanglah. Kedua-duanya ada kelebihan dan secara tak langsungnya ada juga perspektif yang lain. Tetapi yang pada dasarnya ialah fahamkan dia bahawa perkahwinan bukannya satu hidup yang semata-mata seronok. Tidak, dia penuh dengan cabaran dan dia ada ilmu yang mesti yang kata didalami. Ada orang kadang-kadang, ada sahabat saya sampai yang kata title-nya doktor, ada yang title-nya profesor pun juga. Tapi kemadakan dalam mengharungi kehidupan alam rumah tangga, kadang-kadang ada yang kecutkan tuan-tuan. Jadi perkara ni kalau kita perhati balik, alam kehidupan sebenarnya adalah satu alam yang ada perbezaan. Dia tak sama dengan alam pekerjaan yang kita lalui. Pada hakikatnya itu dia memerlukan kepada tuntutan pemahaman dalam banyak keadaannya. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasakan itu saja untuk dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang tuan-tuan boleh bawa fikir balik, untuk difikirkan, untuk dibawa balik dalam alam rumah tangga kita secara tidak langsungnya. Tetapi begitulah juga dalam banyak keadaan tuan-tuan, memerlukan kepada ilmu untuk ditambah. Dia tak perlu berpada, dia tak cukup berpada dengan apa yang kita ada. Dia tak cukup tuan-tuan. Kita kena tambah. Mudah-mudahan dengan siruk-siruk kata pengalaman orang lain yang kita perhatikan, mudah-mudahan kita dapat perelokkan lagi dan indahkan lagi alam kehidupan kita dalam keadaan yang cukup baik. Tuan-tuan, kalau dapat, jangan berkira lah. Sebagai satu kesimpulan akhir saya untuk pada tuan-tuan secara tidak langsungnya, tuan-tuan, dalam banyak keadaannya, apa yang kita perhatikan kadang-kadang kita agak terlalu berkira-kira dengan tanggungjawab kita. Kesimpulan pertama, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk kita
adalah pertamanya tuan-tuan, di atas dasar tanggungjawab yang kita jalankan. Lagi kita sempurnakan tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai isteri, sebagai ibu. Percayalah tuan-tuan, rezeki Allah akan lagi murah, lagi murah, lagi murah untuk kita. Nak benda tu murah, buat, percayalah. Jangan orang kata disekat-sekat. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, kalau saya boleh tanya pada tuan-tuan untuk kali akhir, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia perintahkan kepada kita untuk buat baik dan jangan buat jahat? Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi suruh kita buat baik, Nabi larang kita buat jahat? Kenapa tuan-tuan? Mungkin ada jawapan dari antara tuan-tuan yang akan katakan bahawa sebab buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Mungkin sebagian akan jawab ini. Mungkin ada sebagian akan katakan bahawa kalau buat baik dapat pahala masuk syurga, Ustaz. Ya, kita kata betul. Kalau kita buat jahat kita dapat dosa, kita akan masuk dalam neraka. Ya, betul. Tapi tuan-tuan, begitu juga dalam isyarat-isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik Nabi maksudnya. Tuan-tuan apply, letak dalam alam rumah tangga, dalam alam pekerjaan, dalam alam masyarakat. Pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Pegang sungguh-sungguh. Kenapa kita diperintahkan buat baik dan kenapa kita dilarang untuk buat jahat? Sebabnya yang paling dekat tuan-tuan untuk kita ialah bila kita buat baik, kita jalankan tanggungjawab kita, kita tenang tuan-tuan. Kita tenang. Tapi pada ketika kita tak jalankan tanggungjawab kita, kita sendiri yang tak tenang tuan-tuan. Benar ada syurga Allah, benar ada pahala daripada Allah, tapi kita tak nampak dan kita tak tahu bila masa yang kita akan dapat balasan tersebut. Jauh tuan-tuan. Begitu juga dengan yang namanya dosa, begitu juga dengan namanya neraka. Kita jauh lagi. Tetapi untuk pada ketika kita jalankan tanggungjawab kita, isteri boleh taat kepada suami, percayalah isteri akan tenang. Dia tak risau. Suami dia jalan tanggungjawab dia, dia tak ada mistress, dia tak ada daling-daling kat belakang gelap-gelap ni. Percayalah dia tenang. Sebab dia tak ada sesuatu yang dia nak suruh-suruh. Dia tak ada. Dia akan rasa tenang. Dia jalankan tanggungjawab pada anak-anak dia, diberi nafkah dalam keadaan baik, dia tenang. Banyak atau sikit itu persoalan yang kedua, tapi setidak-tidaknya dia tahu aku jalankan tanggungjawab. Dia tenang tuan-tuan. Begitu juga dengan namanya isteri, aku dah layan suami aku sebaik mungkin, walaupun mungkin dia tak hargai, tapi kita tetap tenang sebab kita dapat jalankan tanggungjawab kita. Buatlah perkara-perkara yang baik sebab kita juga akan tenang. Tapi pada ketika kita buat dosa, pada ketika kita tak jalankan tanggungjawab, kita khianat dengan tanggungjawab dan sebagainya, tak aman, kita yang tidak tenang. Itu adalah hakikat yang kita kena pegang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat untuk kita fikirkan. Terima kasih saya kepada pengurusi masjid Batu Berendam Hidayah ni, yang Profesor Dr. Muhammad Razai bin Said sebagai pengurusi, dan juga kepada ahli jawatan kuasa, juga kepada Henwa secara tidak langsung dalam jemputan ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kurang dan sebagainya datang daripada diri saya sendiri. Kalau ada perkasa bahasa itu saya mohon ampun dan maaf, kekurangan itu daripada diri saya sendiri itu pastinya. Kalau kata dalam panjang umur kita segala mana-mana, jumpa mana-mana kita bertegur lah mudah-mudahannya. Dan insyaAllah kalau dipanjangkan umur dan murah rezeki nanti, kita beristirahatlah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi